Okay guys, so ini sambungan daripada part 2 tu. So yang ni part 3. Okay, kat sini saya akan continue yang nested loop lah, yang saya cakap saya akan sambung minggu ni. Okay. Okay, next is nested loop. Same as the selection. Selection, we have the nested selection, which is if inside if. However, for loop, we also have the nested loop. Usually nested loop, we use the for loop. For inside for or while inside while. Okay. The placing of one loop inside the body of another loop is called nesting. Yalah, dia macam sarang lah. Okay, sarang luar, sarang dalam. Okay, a loop within a loop. When you nest two loop, the outer loop take control of the number of complete repetition of the inner loop. Maksudnya, loop yang dekat luar tu, okay, contoh kita ada for di luar. Okay, lagi satu dia ada for di dalam. Okay, dia kata kat sini, when you nest two loop, ni awak tengah nestkan two loop, the outer loop take control the number of complete repetition of the inner loop. So, untuk completekan inner loop ni, dia based on outer loop. Selagi outer loop ni tak habis, lagi tu inner loop akan berjalan. Okay, while all type of loop may be nested, the most commonly nested loop are for loop. Ingat. Okay, mari tahu keluar soalan ABC ke? Ingat, selalunya yang menggunakan nested loop adalah for loop. Boleh je kalau awak jumpa while dalam while, tapi jarang. Okay, the best and the most commonly used for a nested loop, we use the for loop. Okay, so kena faham nested loop ni. Okay, this is the example of the coding that involve the nested loop. As you can see in here, okay, this one we call it as the outer loop, and this one we call it as the inner loop. So macam mana dia proses? Okay, dia ada yang luar dia akan buat 3 kali, yang dalam dia akan buat 2 kali. Okay, so jom kita buat satu-satu. For example, for integer 62 sama dengan 0, 62 less than or equal 3, adakah 62, adakah kosong lebih kecil? Betul. Bila betul, dia akan jumpa for loop yang kat dalam. Okay, bila dia jumpa for loop yang kat dalam, so saya buat macam ni lah. Okay, kita ada 62. Okay, and then kita ada 61 less than or equal 2. Okay, so contohnya 62 adalah 0. Okay, adakah kosong lebih kecil sama dengan 3? True. Bila true, dia akan masuk dekat dalam for loop yang kedua. Okay, bila masuk for loop yang kedua, dia jumpa 6 sama dengan kosong. Adakah kosong less than or equal 2? True. Bila true, dia buat apa? Bila true, dia akan keluarkan output. Okay, so output apa yang dia akan keluarkan? 62 dengan 61. So output dia adalah, okay, buat kat sini lah, saya buat kat sini. Output dia adalah 62 dengan 61. So 62 dia berapa? 62 dia sekarang adalah kosong. 61 pun kosong. Okay, so sekarang dia, awak rasa dia naik atas ni ke dia naik yang ini? So ingat, selagi inner loop tak habis, lagi tu dia tak akan keluar pergi ke outer loop. You kena habiskan dulu inner loop. Okay, kalau dari 4, awak kena pusing dalam ni. Itu masuk dia. Okay, so next dia akan naik kosong. Okay, dia baca kosong tambah 1. So sekarang 61 jadi 1. Nampak? Saya tak pergi kat sini. Saya update dekat sini. Okay, adakah 1 less than or equal 2? True. Bila true, dia buat apa? Bila true, dia akan buat, orang kata dia akan buat output. Output dia sekarang adalah number 2, 61. 62 sekarang tetap kosong. 61 1. Nampak tak? Okay, so dia akan naik lagi. Bila dia buat 61 plus plus, sekarang jadi 2. So dia akan habis dekat sini. Adakah 2 less than or equal 2? True. Bila true, apa yang dia akan buat? Dia akan keluarkan 62. 62 still lagi kosong. 61 akan jadi 2. Ni output dia 0, 0, 0, 1, 0, 2. Okay. So next dia akan jadi
3. Okay, bila dia naik jadi 3, dia masuk tak sini? Tak. Dia masuk bila jadi 3, adakah 3 less than or equal 2? False. Bila false, dia jadi apa? Output dia tak buat. So dia akan pergi mana guys? Dia akan keluar daripada inner loop, dia naik atas balik. So bila dia naik atas balik, dia akan buat 6 tu plus plus, di mana 6 tu sekarang akan jadi 1. Dia akan jadi 1. So dia pun buat, adakah 1 less than or equal 3? True. Bila true, dia akan jumpa 6. 6 sekarang saya nak tanya awak, adakah 6 sekarang nombor 3? Tak. 6 akan jadi balik normal. Dia akan jadi kosong balik. So ingat, dia akan buat 1 ni, okay, kat luar ni akan jadi 1, kat dalam dia akan buat 0, 1, 2, 3. Okay, bila dah habis 3 tu dia keluar. So 6 update jadi 2, dia akan buat 0, 1, 2, 3. Tu bacaan untuk nested loop. Dia akan jadi neutralize balik. Kenapa? Sebab dekat depan ni nampak dia neutralizekan balik menggunakan initialization yang baru. Okay, walaupun tadi 61 ini, okay, walaupun tadi 61 ini telah disimpan menjadi 3, tapi once dia dah naik balik, dia masuk balik, dia akan jumpa yang ini yang pertama kan. So dia jumpa 61 sama dengan kosong. Terus dia akan padam yang 3, dia jadikan kosong. Tu nested loop. Okay, so ini tracing the output, ini contoh tracing dia. 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 303, 1. Okay, ni contoh dia. Kalau tak percaya, awak buat sendiri tracing output awak macam saya buat tadi, sambung. Okay, next is the nested loop notes. Okay, you should know. Inner loop goes through all repetition. For each repetition of the outer loop means that setiap kali outer loop to update, the inner loop akan start semula macam tadilah. Okay, dia akan kembali ke 0, 1, 2, 3. Even though outer update, dalam dia tetap akan ulang lagi semula. Inner loop repetition complete sooner than outer loop. Dia akan habis dulu daripada outer loop. Betul lah macam tadi. Okay, kita akan habis dulu, dia naik. Habis dulu, dia naik. So dia ni akan habis dulu daripada outer loop. Tu maksudnya. Okay. For example like this, to create the following patterns. So, ramai student saya akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Okay, dia akan buat cout. Dia akan buat cout. Macam ni je. Cout. Macam ni. So, kalau awak buat macam ni salah. Okay, kalau awak buat macam ni salah. So, awak kena apply menggunakan nested loop. Okay, kalau you perasan kan dia macam berulang-ulang ni kan. And kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, selalunya row ini kita kenal dia sebagai outer loop. Kolom ini kita kenal dia sebagai inner loop. Awak kena ingat cara outer loop. Outer loop, okay, pertama kan dia jumpa yang pertama. Okay, row yang pertama, dia akan buat dulu inner loop. Nampak? So once dia dah habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, once dia dah jumpa yang 6 bintang ni, dia akan jump pergi ke row yang kedua. Dia akan keluar pergi outer lah. Okay, dia jumpa outer and naik tambah 1 jadi row yang kedua. Dua pun buat balik. So macam mana you coding? Okay, ini coding dia. Okay, so we can use the following code to solve this problem. Okay, for integer row sama dengan 1, row less than or equal 5. Kenapa? Cuba tengok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then you ada curly braces. Buka balik for yang kedua. For integer column dengan 1, column less than or equal 6. Why? Sebab kita nak keluarkan berapa bintang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Okay, and then cout. Okay, cout star. Lepas tu ada cout and line untuk kita ke bawah. Okay, jom kita buat satu-satu. Okay, contoh row sama dengan 1, adakah 1?
Adakah 1 less than or equal 5? Yes, bila yes dia akan jumpa inner loop. Bila inner loop dia jumpa kolom. Adakah jumpa kolom. Kolom sama dengan 1. 1 less than or equal 6. True. Bila true, apa yang dia akan keluarkan? Dia akan, contohnya ini output dia. Dia akan keluarkan bintang. Jangan pergi sini dulu. Sebab and line ini bukan berada di dalam for ni. Ada tak awak nampak ni? Tak ada. Kalau tak ada, ini luar daripada for loop. So sampai sini je. Lepas tu dia akan naik balik jadi 2. So adakah 2 less than or equal 6? Yes. Bila yes, dia akan keluarkan bintang yang kedua. Nampak? So next naik lagi jadi 3. Keluar lagi yang ketiga. Next naik lagi jadi 4. Keluar yang keempat. Next jadi 5. Keluar yang kelima. Next dia jumpa 6. Keluar yang ke-6. Next jadi 7. Jadi apa? So dia tak akan masuk dalam ni. Dia akan pergi end line. End line lepas dah ke bawah, dia akan terus naik update untuk outer loop. Sekarang outer loop nombor 2. Nampak tak? So kat dalam ni dia akan buat balik semula. So jadilah bentuk yang tadi. Sampailah dia jumpa berapa? Dia jumpa row yang ke-5. So jadilah macam ni. Itu cara dia. Dan banyak lagi lah you boleh cari dalam internet. Macam-macam bentuk diorang boleh jadikan based on nested loop. Okay. So example 2. For example, okay, they have 4 student in class Anggrek. So ini example je lah. They have 4 student in class Anggrek. Each student take 3 tests. Maksudnya satu orang student dia ambil 3 test. Okay, dia ada 4 student. Student pertama, student kedua, student ketiga, student keempat. So dia ada 4 orang student dan setiap orang student ni dia ambil berapa test? 3 test. Okay, nampak tak benda ni berulang? Okay, run the program that asks the user to input their name and 3 test mark, then calculate the summation of 3 tests for each student and display the total of tests that he or she gets. Okay, so kalau sebelum kita belajar repetition, kita akan buat macam mana? Kita akan guna sequence lah. Okay, kita guna sequence di mana kita akan buat student 1. Okay, student name 1. Lepas tu kita akan buatkan student 1 test 1, student 1 test 2, student 1 test 3. Kita akan declare benda tu. Tapi now kita gunakan repetition. So bila you tengok macam ni, apa yang outer, apa yang inner, apa yang dia akan berulang banyak kali. So sekarang yang ini akan jadi outer, yang ni akan jadi apa? Inner. Ni dia. Okay, maksudnya dia akan buat ni dulu, baru yang ini. Okay, so macam mana dia punya solution? Ini solution dia yang saya dah buat. Contoh outer saya buat S lah. Means that saya tahulah S ni adalah untuk student. S sama dengan 1, S less than 4 sebab dia punya student 4 saja. Maybe dia duduk dekat ceruk-ceruk mana entah. Okay, and then saya buat running variable saya dekat dalam ni. Okay, running variable saya dekat dalam ni sebab lepas saya dah calculate summation of the test for the student pertama, and then saya akan keluarkan dia punya sum test lah, dia punya value. And then bila dia naik balik, saya akan kosongkan balik. Kalau saya tak kosongkan balik yang sebelum ni, dia akan pergi tambahkan sum test student yang pertama. So jadi salah. Sebab soalan tu kata setiap kali awak kira sum test untuk setiap student, display. Student kedua, display. Itu maksud dia. Sebab tu saya letak kat dalam ni. And then dia suruh masukkan nama. Okay, ni nama. Saya letak kat outer lah. Sebab nama ni kepunyaan student. Takkan saya letak dekat dalam ni. Kalau saya letak dekat dalam ni, enter your name ni akan diulang sebanyak 3 kali. Adakah macam tu soalan tu nak? Tak. Soalan tu nak tanya nama saja, and then yang berulang adalah test 1, test 2, test 3. Itu maksud dia. Okay, so kat dalam ni saya buat T melambangkan task.
t equal to 1, t less than or equal 3, t plus plus, and then saya minta kat user enter mark of test t. Maksudnya enter marks of test 1, naik balik test 2, test 3. So kat bawah ni saya buat running variable dia sum test equal sum test plus task. And then saya buat display dia sebelum keluar daripada outer loop. Saya display dekat user the summation of 3 tests that siapa get is sum test. Ni masuk dia. Okay, dan ini adalah dia punya output sikit. Nampak tak? First dia masukkan enter your name. Maksudnya ini student yang pertama. Lepas tu dia pun minta enter marks of test 1, test 2, test 3. Okay, dah minta sampai 3 and then dia keluarkan output. The summation of 3 tests that Nisa Kadir get is 240.25 point. Next dia naik balik untuk dia keluar, dia pergi naik ke outer loop. Outer loop maksudnya student yang kedua, ni student yang kedua. Dan dia ulang balik test 1, test 2, test 3 dan sampailah habis. Ini masuk nested loop. Okay, break statement. Mana kita nampak break statement? Break statement ni masa kita belajar switch case. Kalau awak ingat lagi lah masa dekat chapter selection. Break ni maksudnya dia akan keluar. Okay, dia akan stop and dia keluar daripada selection. Itu masuk break dalam selection. Tapi apa masuk break statement dalam repetition pula? Okay, so breaking out of a loop. Can use break statement in while, for and do while loop. When the break statement execute in a loop structure, it immediately exits from the structure. Sama jugalah dengan selection. So break ni kat dalam loop ni adalah tugas dia untuk keluar daripada loop. Okay, contohnya kita gunakan counter control loop kan, kita kena run sampai 6 kali. Tiba-tiba kelima tu awak nak keluar. Boleh? Awak kena gunakan break punya statement. The break statement is used for two purpose: to exit early from a loop, to skip the remainder of the switch structure. Ni dia punya purpose. So for example like this. Okay, so dekat sini dia menggunakan counter control loop di mana dia akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, so dia nak stop sampai yang ke-7. Macam mana waktu dia nak stop? Nampak tak ni? If J sama dengan 7. Maksudnya sampai pusingan ke-7 dah enough. Dia tak nak dah. So bila once dia dah break kat sini, okay, once dia dah break kat sini, bila sampai J ni dia jadi nombor 7. Adakah 7 sama dengan 7? Yes. Dia jumpa break, dia takkan buat yang ini. Dia pergi mana? End of program. Sebab itu dia sampai 6 sahaja. Ini kerja break. Okay, break up lah, move on orang kata. And example kedua pula. Okay, when use an inner loop, terminate that loop only and goes back to outer loop. Kalau awak gunakan dia dekat dalam inner loop, dia hanya keluar untuk inner loop saja. Dia terminate inner loop. Tapi dia akan sambung balik ke outer loop. Itu maksud dia. Okay, break kalau kat inner, dia akan putuskan rangkaian dekat dalam inner loop sahaja. Tapi dia akan pergi balik, goes back into outer loop. Dia bukan keluar daripada semua loop. Itu maksud kalau you letak break dekat dalam inner loop. So continue statement pula. Apa maksud continue? Kalau break move on, continue apa pula? Couple balik. Kan kita takkan couple balik kan? Okay, so kita tengok apa maksud dia. Continuous statement can use continuous statement in while, for and do while loop. When the continuous statement execute in loop, it skip the remaining statement in the loop and proceed with the next iteration of the loop. Maksudnya kalau break dia keluar terus kan. Yang ini dia macam kita berehat sementara. Okay, dia berehat dekat certain proses. Contohnya macam ni. Macam ni. Okay, for integer k sama dengan kosong, so dia nak buat pusingan sebanyak 10 kali. Sampai pusingan yang kelima, dia continue. Masuk continue, dia akan skip yang ini, dia naik balik untuk updating k yang seterusnya. Kalau you perasan kat sini, nampak tak? Yang ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 mana 5?
Tak ada. Sebab apa? Dia take a break. Okay, dia berehat sekejap. Ni maksud dia continue. Okay. Wait, kalau break, kalau awak letak break kat sini, dia terus keluar, dia terus pergi di turn 0. Tapi kalau dia continue, dia skip the remaining statement. Ni remaining statement lah. So dia akan naik balik. Kalau break, dia terus keluar. Itu beza dia dua benda ni. Okay guys, so the end of the chapter 4. Kita dah habis dah chapter 4, so repetition dah habis. So next is the chapter 5, which is a new chapter. The chapter 5 is the function. Okay guys, thank you so much.